Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala pujinya kita dapat bertemu pada hari ini untuk menonton dan berforum pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel-panel kita yang segak dan cantik pada hari ini, izinkan saya mengupas dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah pencegahan COVID-19. Apa yang kita tahu pada sekarang ini, pada waktu sekarang ini, COVID-19 amat menggusarkan dan telah membunuh dan merosakkan ekonomi kita pada hari ini. Segala pergerakan kita amat terbatas kerana pandemik COVID-19 ini telah berlaku. Jadi, tanpa membuang masa, mari eloknya saya memperkenalkan panel kita. Jadi, panel pertama kita pada hari ini adalah Encik Faiz Ikhwan. Okey, Encik Faiz. Sihat Terima kasih, Bas. Ya, Alhamdulillah sihat. Tuan Moderator. Okay. Panel kedua kita pada hari ini adalah Encik Alia Hazira. Sihat Encik Alia Hazira? Ya, sihat. Alhamdulillah. Panel ketiga kita pada hari ini adalah Encik Syed Aizat. Syed Aizat, okey Syed Aizat. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay. Dan panel kita yang terakhir adalah Encik Sofia. Okey, Encik Sofia sihat Sihat, Alhamdulillah. Okey. Tanpa membuang masa, marilah kita mendengar dahulu pendapat daripada panel pertama kita, Encik Faiz Ikhwan. Silakan Encik Faiz. Okay. Terima kasih Tuan Moderator, Cik Fazli. Segak ya hari ni. Okay, kita mula-mulanya kita kena tahu dulu, kita kena kenal apa itu COVID dulu. Negara kita sekarang sedang dilanda sejenis penyakit yang kita kenal sebagai COVID-19. Okay. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Okay. Coronavirus yang ditemui di China adalah Coronavirus 2019 ataupun yang kita kenal sebagai COVID-19. Ini adalah coronavirus yang terbaru. Coronavirus ni dia ada banyak jenis juga. Okay, jangkitan coronavirus ni boleh menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru, pneumonia yang teruk. Okay. Sekarang kita lihat negara kita sedang mengalami peningkatan kes yang sangat drastik. Kes harian yang meningkat sangat tinggi setiap hari dan ianya sangat membimbangkan. Setakat hari ini, 16 Januari 2021, rekod tertinggi kes di Malaysia adalah 4,029. Sangat banyak kan? Jika kita masih lagi leka, tidak mustahil kes akan lebih meningkat. Jadi, saya tak nak cakap banyak hari ini. Saya akan kongsikan sedikit pengetahuan bagaimana COVID-19 tersebar. Okay. Coronavirus ataupun COVID-19 tersebar melalui titisan dari hidung atau mulut seseorang yang positif COVID-19 apabila mereka batuk atau bersin. Titisan ini berentasi objek dan permukaan di persekitaran. Orang lain yang menyentuh objek atau permukaan ini akan dijangkiti sekiranya mereka menyentuh mata, hidung atau mulut mereka sejurus itu. Oleh kerana itu, kita digalakkan untuk menggunakan hand sanitizer sepanjang masa. Okay. Selain itu, seseorang itu juga boleh dijangkiti melalui sentuhan dengan pesakit seperti bersalam. Maksudnya direct contact dengan pesakit itulah. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau bersin atau melupakan titisan. Itulah sebabnya penting untuk kita mengekalkan jarak 1 meter
ataupun 3 kaki dari orang yang sakit ni ataupun orang yang positif COVID-19. Okay, KKM kini sedang mengawasi perkembangan jangkitan ini dan situasi sentiasa berubah dan akan memaskini maklumat penyakit ini dalam laman seseorang KKM dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengamalkan kebersihan diri yang baik supaya untuk mengelak daripada terkena COVID-19. Jadi saya rasa itu saja daripada saya, Tuan Moderator. Terlebih dahulu itu sajalah dulu. Okey, terima kasih Encik Faiz Sikuan untuk ujahan yang hebat, dan mantap. Jadi seterusnya saya ingin menanyakan kepada panel kita yang kedua, kepada Encik Sofia. Okey, Encik Sofia, boleh tak saya nak tahu, kami semua nak tahu, apa simptom-simptom kalau seorang itu terkena dengan COVID-19 ni? Kalau kita tahu maybe batuk, tapi apa lagi simptom yang kita boleh tahu macam mana orang itu mempunyai penyakit COVID-19? Boleh tak, Encik? Terima kasih. Okay, boleh. Okay. First of all, yang kita kena tahu pasal COVID-19 ni is the symptoms. Memang sangat penting ya untuk semua orang tahu the symptoms dan jangkitan coronavirus ni. Sebab in case kalau kita ada mana-mana symptoms tersebut, kita boleh terus pergi ke klinik and buat check up. Sangatlah bahaya kalau kita ada symptoms ni tapi sebabkan tak tahu, kita tak pergi check kat klinik. Mungkinlah bagi kita benda ni tak ada efek sangat. Tapi bayangkan kalau kita duduk dalam rumah kita, ada kanak-kanak, ada warga emas, coronavirus akan sangat membahayakan mereka kerana mereka mempunyai immune system yang tak sekuat orang macam kita ni lah. So the first thing yang kita kena faham tentang simptom ni is that tak semua orang akan mengalami simptom yang sama. Kebanyakan orang akan mengalami penyakit yang ringan atau sederhana. Orang-orang macam ni selalunya boleh baik semula lah, dia tak perlu dimasukkan ke hospital. So simptom yang paling biasa atau paling common adalah demam, batuk kering dengan lesu, penat. Tapi ada juga simptom yang kurang biasa or less common, and the symptoms are sakit-sakit badan, sakit tekak, cerit-birit, sakit kepala, hilang rasa dan bau, ruam pada kulit dan jari tangan dan jari kaki menjadi pucat. Tapi ada lagi banyak simptom yang lagi serius dan lagi bahaya, iaitu kesukaran bernafas atau pendek nafas, sakit atau tekanan di dada dan hilang keupayaan untuk bercakap dan bergerak. Jika terdapat simptom yang berbahaya pada anda atau sesiapa yang anda kenali, pastikan anda atau mereka terus dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan segera. WHO ataupun World Health Organization mengingatkan kita agar menelefon dulu klinik atau hospital sebelum kita pergi visit lah hospital tu. Sebab kalau terdapat simptom yang ringan pada siapa, mereka dinasihati untuk pergi ke klinik dulu untuk dapatkan consultation daripada doktor. So jika doktor mengatakan bahawa mereka ni sihat je, demam, batuk kering dan lesu badan tu boleh je dirawat di rumah. Secara kebiasaannya, orang yang dijangkiti COVID-19 ni akan mula nampak simptom selepas 5 ke 6 hari. Tapi boleh juga simptom ni muncul lepas 2 minggu atau lepas 14 hari. That's why orang yang baru balik dari negara luar, dia kena menjalani kuarantin selama 2 minggu sebelum balik ke rumah dan keluarga masing-masing. Hal ini kerana mereka perlu dipantau sehingga dah 100% pasti bahawa mereka tak membawa wabak coronavirus ke dalam negara dan ke dalam rumah masing-masing lah. Juga perlu ditegaskan kenapa sangatlah penting untuk semua orang pakai mask, hand sanitizer dan menjaga penjagaan sosial ataupun social distancing ketika berada di tempat awam. Sebab pihak kerajaan juga telah mengingatkan rakyat time and time again untuk mengelakkan 3 Cs, iaitu crowded places, confined spaces and close conversations. Instead, rakyat diminta untuk mengamalkan 3 Ws, which is washing hands frequently, wearing a mask in public and warning by MOH to stay at home and go out when it is absolutely necessary. Kita mungkinlah tak sedar, tapi apa yang kerajaan suruh kita buat ni sangatlah penting untuk menyekat gejala COVID-19 daripada merebak ke seluruh rakyat dan negara. Itulah simptom-simptom saya. Okay. Baik, Cik Sofia. Sangat mantap penerangan daripada beliau.
Apa yang kita tahu daripada apa yang beliau cakap, simptom-simptom ada banyak. Dan sistem yang bahaya, simptom yang kurang bahaya. Dan jadi selepas ni saya ingin menanyakan kepada panel yang ketiga, iaitu Alia, apakah kesan COVID-19 ni? Kesan kepada kita dan juga kesan kepada ekonomi ataupun kesan kepada benda-benda yang lain. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kesan kes COVID-19 di Malaysia, seperti yang kita tahu, wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberi impak yang besar pada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Okey. Ekoran daripada wabak yang berlaku, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP kepada rakyat bermula 18 Mac 2020 yang lalu. Okey, sekaligus dia akan memberi impak terhadap sektor pekerjaan. Hal ini kerana banyak sektor pekerjaan yang terpaksa menghentikan operasi serta merta dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 daripada terus menular kepada masyarakat. Okay. Bahkan penutupan perniagaan semasa PKP telah menyebabkan banyak syarikat yang tidak dapat menampung kos perbelanjaan termasuklah gaji pekerja hingga menyebabkan syarikat terpaksa membuang kerja. Okay. Natijahnya berlaku kenaikan kadar pengangguran pada suku tahun pertama iaitu 3.9% berbanding 3.3% pada tahun 2019. Laporan Statistik Tenaga Buruh tahun 2020. Okay, kajian ni menggunakan metod kajian perpustakaan dengan meninjau sorotan literatur bagi mengenal pasti impak COVID-19 terhadap tenaga kerja. Okay, seterusnya kesan yang kedua ialah panic buying yang bermaksud pembelian secara panik ataupun penibunan berasaskan ketakutan. Maksudnya ialah perbuatan yang membeli sejumlah besar produk yang luar daripada jangkaan selalu disebabkan berlakunya bencana seperti COVID-19. Okay, antara barang-barang yang dibeli ialah keperluan asas seperti roti, beras sehingga menyebabkan barang-barang ni tidak cukup oleh rakyat. Panic buying. Okay. Oleh itu, semua pihak perlu memberi kerjasama untuk tidak melakukan sebarang pembelian panik ketika berdepan dengan wabak coronavirus COVID-19. Okay. Seterusnya, memang menjadi fitrah manusia apabila menghadapi keadaan yang tidak menentu di luar kawalan mereka, mereka akan membuat satu justifikasi dengan menyebarkan berita palsu, menyebabkan pengguna ataupun orang awam akan keluar ke pasar raya, berbusu-busu keluar untuk membeli barang keperluan mereka. Hal ini juga boleh menyebabkan sesetengah peniaga yang tidak bertanggungjawab menaikkan harga barang dan dia akan berlakunya penindasan kepada rakyat yang lain untuk membeli barang keperluan mereka. Okey, kesan yang ketiga ialah pekerja di barisan hadapan bekerja siang malam tanpa henti. Okay. Menurut Perdana Menteri kita yang terbaru iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata barisan hadapan negara kini sudah sampai ke tahap penghujung iaitu tahap yang sangat maksimum sehingga tidak berdaya lagi menangani penularan wabak COVID-19 dan pengorbanan pekerja di barisan hadapan ni sangat besar kepada negara kita. Okay, antara contoh
frontliner ataupun barisan hadapan di negara kita ialah seperti doktor, jururawat, polis, tentera, bomba dan lain-lain. Okey, mereka mereka bekerja siang malam tanpa henti sehingga tidak berjumpa dengan keluarga sehingga beberapa minggu. Hal ini merupakan satu pengorbanan yang besar dan jasa mereka patut rakyat Malaysia hargai. Okey, seterusnya Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melaporkan yang dirinya berhadapan dengan tekanan tinggi sehingga kadang-kadang dia tidak dapat tidur malam. Okey. Oleh itu, rakyat perlu berusaha menjaga SOP dan jarak sosial agar usaha pekerja di barisan hadapan tidak sia-sia. Okey, itu saja daripada saya. Okay. Terima kasih Puan Alia kerana dia punya hujahan yang diberikan oleh beliau sungguh padat dan tepat. Jadi, untuk kesan-kesan kepada kita untuk COVID-19. Jadi untuk keadaan keempat Encik Syed, boleh tak kami semua nak tahu punca COVID-19 ni berlaku? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator dan ahli-ahli panel yang saya hormati sekalian. Seperti yang kita tahu, penyakit paling kritikal diperkatakan di seluruh negara dan dunia ialah wabak COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan, China. Sekitar pertengahan Disember tahun lalu, penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih 26.9 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 880,000 nyawa setakat ini. Selain itu, penyebaran jangkitan coronavirus juga telah mengubah corak kehidupan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Terdapat kerajaan telah memperkenalkan beberapa langkah-langkah untuk mencegah virus corona ini. Yang pertama, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Seterusnya, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan digantikan dan akan dilanjutkan hingga 31 Disember sepadan negara kita masih ditutup dengan keputusan tidak membenarkan warga asing masuk ke negara sebab setakat ini jangkitan COVID-19 di negara luar masih serius. Namun di manakah peranan dan tanggungjawab kita sebagai bagi membantu dalam wabak COVID-19 ini? Yang pertama, jaga jarak 1 meter, elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Penjarakan physical distancing diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan bersalaman dan bersentuhan, terutamanya orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya. Sekiranya memerlukan anda untuk keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan, pastikan anda menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Seterusnya, lakukan saringan, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Sila datang dan membuat saringan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan tanpa perlu dicari. Bantulah kerajaan tampil secara sukarela jalani pemeriksaan yang ditetapkan. Selain itu, memakai topeng muka dengan betul, patuhlah kepada SOP sebagai norma baru, terutamanya memakai topeng muka.
Sekiranya anda tidak sihat seperti batuk atau sesama, pakailah topeng muka dan segeralah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital. Jangan menggunakan topeng muka yang sama berulang-ulang kali. Sebaiknya keraplah menukar topeng muka dari masa ke semasa. Bermula 1 Ogos 2020, pemakaian pelitup muka atau topeng muka itu topeng muka di pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan ini akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Seterusnya, kuarantin diri. Berkuat kuasa 24 Julai, kerajaan mewajibkan prosedur kuarantin wajib 14 hari kepada mana-mana warga asing atau rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara di stesen kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Sama ada di Institut Latihan Awam atau hotel. Akibat kegagalan mematuhi perintah, tiada lagi kuarantin di rumah dan antara impak utama situasi ini adalah penggunaan semula hotel sebelum ini ditutup sebagai stesen kuarantin. Langkah seterusnya ialah kekal berada di dalam rumah atau stay at home. Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Dengan kekal berada di rumah dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Inilah masa terbaik untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan yang bersifat dalaman dan tidak perlu keluar. Untuk langkah yang terakhir ialah tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Campurkan 1 penutup peluntur dan 9 penutup air saja dan mula disinfeksi tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, suis lampu, telefon, alat kawalan kepala paip dan pintu peti ais. Sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan hand sanitizer. Selain itu, disinfeksi kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus. Kesimpulannya, kerajaan sudah memainkan peranan untuk membahas dengan seriusnya. Marilah kita menyokong sehinggakan keadaan supaya kepada sedia kala diharapkan negara kita akan pulih dan wabak ini. Cik Izzat, boleh tak ulang balik yang last tadi? Sebab kami semua sangkut lah. Yang part mana? Yang part kesimpulan. Kesimpulan tadi. Ulang part yang mana? Kesimpulan ke? Kesimpulan cik, kami semua sangkut kan? Internet cik sangkut. Okey. Kesimpulannya, kerajaan sudah memainkan peranan mereka untuk membasmi virus COVID-19 dengan seriusnya. Maka marilah kita menyokong usaha kerajaan untuk memulihkan keadaan supaya boleh kembali kepada sedia kala. Kita harapkan dalam tempoh ini negara kita akan pulih dan wabak ini boleh dikawal. Sekian, terima kasih. Okay, Cik Aizat, atas pujahan dan penerangan beliau tentang cara kesan COVID-19 ini dan juga SOP-SOP yang beliau katakan. Kalau memang betul lah apa yang Cik Aizat kata, kita perlu ikut SOP-SOP yang diberikan kerajaan. Walaupun kadang-kadang SOP tu nampak macam tak function, macam tak tanpa macam tak ada munasabah. Tapi itulah
Kalau contohnya macam face mask fabric kan yang kita pakai tu. Kata kerajaan kata tak function, tapi memang betul pun tak function sebab benda tu bukan pakai buang, sebab benda tu melekat dengan bateri. Okey. Itu saja daripada, terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini kerana telah menerangkan. Sekarang saya nak buka Q&A daripada audiens. Ada pertanyaan ke kepada panel-panel kita? Hello, boleh dengar? Boleh. Soalan saya, seperti mana kita tahu terdapat virus yang baru daripada negara UK? So bagi dapat panel sekalian, adakah virus baru ni lagi bahaya daripada virus yang sudah melanda? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Puan Nurin. Saya rasa saya nak tujukan soalan ini kepada Pak Iskuan. Panel Pak Iskuan. Okey, boleh. Terima kasih, Bas. Okey, sebagaimana soalan yang Cik Nurin tanya tadi kan. Virus yang baru ni, mengikut pendapat ahli kesihatan UK dan US, mereka berpendapat bahawa dari segi untuk berjangkit adalah lebih mudah daripada virus yang kini. Maksudnya virus yang baru ni lagi bahayalah. Tetapi ahli kesihatan tersebut masih tidak dapat pastikan kesan yang berlaku sekiranya berjangkit kerana masih membuat pencarian terhadap virus baru ini. Diorang masih kaji lagi virus ni. Jadi itu saja. Tak ada maklumat yang sangat tepat lagi, terperinci. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Pak Iskuan. Kalau ada soalan lagi, boleh tujukan audiens. Saya ada soalan. Soalan saya berbunyi, sekiranya kalau saya pakai penutup mulut dan hidung atau N95, adakah ianya membantu untuk mengurangkan penularan COVID-19? Itu saja. Okay, terima kasih. Ada panel yang volunteer nak jawab? Okey, Cik Sofia. Okey, untuk soalan audience tadi, pemakaian penutup mulut dan hidung surgical ni ataupun 3-ply face mask adalah disyorkan sebab ia membantu mengurangkan penyebaran virus and lebih praktikal untuk digunakan oleh orang awam lah. Bagi menghalang pendedahan orang lain kepada titisan dan percikan air liur orang yang memakai penutup mulut dan hidung. Tapi penutup mulut dan hidung N95 dia tidak disyorkan kerana lebih ketat dan boleh menyebabkan pemakaiannya rasa sukar untuk bernafas. So lebih sesuai digunakan pakai oleh anggota kesihatan yang mengendalikan pesakit di fasiliti lah instead dekat fasiliti kesihatan. So kalau untuk kita nak pergi beli barang ke apa, better untuk kita pakai face mask biasalah yang kita dapat dekat farmasi. Itu je Cik Sofia. Okey, terima kasih. Saya masih lagi membuka soalan Q&A untuk audiens. Kalau sesiapa yang ada soalan, nak soalan lagi tak? Saya nak tanya, selain daripada dekat hospital, kita gunakan drive-thru, hospital gunakan drive-thru ataupun klinik, pergi ke klinik sendiri untuk swab test, bolehkah pengambilan swab test ni dilakukan di rumah? Itu soalan saya. Terima kasih. Ada panel nak jawab ke? Panel Cik Izzat, boleh jawab tak soalan? Okay, saya jawab ah. Okey. Okay, bolehkah pengambilan swab test di COVID-19 di rumah dilakukan? Okey, untuk makluman, KKM telah berkolaborasi dengan pihak swasta bagi perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah. Dengan kolaborasi ini, orang awam yang tidak mempunyai gejala boleh menjalani ujian COVID-19 di rumah tanpa perlu hadir ke fasiliti kesihatan. Okay, orang awam juga boleh mendapatkan perkhidmatan ini
dengan melawat laman web atau memuat naik aplikasi berkaitan bagi menentukan masa lawatan ke rumah bagi tujuan pengambilan sampel. Walau bagaimanapun, perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 ini akan dikenakan caj oleh syarikat swasta yang berkenaan. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Alia. Tadi saya tengok Cik Sofwa tu nak tanya soalan. Ada soalan ke? Saya nak tanya, adakah sektor ekonomi manakah yang dijalankan sewaktu tempoh PKP? Dengar tak? Boleh ulang balik tak soalan? Sektor ekonomi manakah yang dijalankan sewaktu PKP? Okey. Terima kasih. Cik Aizat boleh jawab je. Okey, bagi menjawab soalan tersebut, sektor tersebut adalah sektor yang buka sewaktu tempoh PKP adalah sektor penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Sektor ini dibenarkan beroperasi kerana menyokong kerja-kerja membekal keperluan asas seperti makanan, minuman dan barangan. Keperluan rumah serta penjagaan diri, kelengkapan peralatan pelindung peribadi iaitu PPE, peranti perubatan dan ubatan kepada petugas kesihatan. Aktiviti perdagangan antarabangsa memastikan rantaian bekalan tidak terputus dan menyokong infrastruktur kritikal dan kerja-kerja kecemasan. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi tak? Saya ada soalan. Saya nak tanya, mengapakah kuarantin perlu dijalankan selama 14 hari walaupun ujian pengesanan COVID-19 kali pertama adalah negatif? Itu soalan saya. Terima kasih. Dia nak tanya soalan ni kat dia, kat siapa? Oh, Pak Is. Pak Is nak jawab. Tak apa. Saya jawab. Okey, kuarantin selama 14 hari amat penting walaupun ujian pengesanan COVID-19 kali pertama negatif. Ini disebabkan oleh tempoh pengeraman virus COVID-19 antara 4 atau 5 hari sehingga 14 hari. Sebanyak 75% kontak rapat kepada pesakit COVID-19 dikesan positif pada hari pertama dan 25% dikesan positif pada hari ke-13. Oleh yang demikian adalah wajib setiap individu yang diarahkan kuarantin melakukannya selama 14 hari bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19 di Malaysia. Arahan pelepasan pengawasan dan pemerhatian pada hari ke-14 akan diberikan sekiranya ujian ulangan kali kedua iaitu pada hari ke-13 adalah negatif. Maksudnya pada hari ke-13 tu baru kita tahu sama ada negatif ataupun positif. Jadi saya harap dapat menjawab soalan daripada Encik Dini. Jadi Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Is atas jawapan yang diberikan. Kami masih lagi membuka soalan. Tapi ini soalan yang terakhir kami buka. Sebab dah nak habis dah. Okay. Ada lagi soalan tak pada audiens? Ada. Saya nak tanya tentang apa yang perlu kita lakukan selepas ujian COVID-19 dan bila agak-agak tempoh kuarantin tu akan bermula. Itu saja. Terima kasih. Dia ada panel yang volunteer nak jawab? Bagi saya lah jawab Boleh. Terima kasih Cik. So soalan dia is apa yang kena kita lakukan lepas dah ambil ujian COVID-19 kan, and bila kuarantin akan start. So individual yang menjalani ujian COVID-19 perlu mematuhi arahan kuarantin lah. Sebab bagi pengembara dari luar negara, kuarantin 14 hari akan bermula pada hari ketibaan di pintu masuk antarabangsa ataupun International Arrivals Gate lah. Bagi saingan
kontak rapat, kuarantin 14 hari akan bermula pada hari terakhir anda terdedah kepada pesakit positif COVID-19. Atau sekiranya anda tak pasti, kuarantin akan bermula pada hari pertama ujian COVID-19 diambil. So senang je lah kat situ. Okay, terima kasih Cik Sofia. Jadi dengan soalan terakhir tadi, maka hampir tamatlah program kita pada hari ini, forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada audiens yang hadir dan juga kepada panel-panel yang cantik dan segak belaka. Jadi konklusi dia untuk forum kita pada hari ini adalah COVID-19 ni amat berbahaya kepada kita. Dan dia memberikan kesan kepada ekonomi, memberi kesan kepada kita dan juga memberi kesan kepada alam. Jadi patuhilah SOP-SOP dan jaga diri kita dan dengan menggunakan hashtag kita jaga kita ataupun stay safe at home untuk mengekang daripada COVID-19 ni untuk terus tersebar. Jadi itu saja daripada saya dan juga pada panel. Terima kasih kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.